Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tun Mahathir mendakwah ramai orang kenamaan dalam ketakutan. Pertama, reaksi saya padan muka. Kedua, siapa orang kenamaan itu? Ketiga, kenapa mereka takut? Keempat, siapa mereka takut? Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, siapakah orang-orang kenamaan yang disebut oleh Mahathir yang sedang takut ini? Siapakah individu-individu yang takut ini? Dan disebut sana orang kenamaan. Maksudnya orang yang ada kuasa, yang ada wang banyak, yang kaya, yang berpangkat tinggi. Kedua, kenapa mereka takut? Kenapa mereka takut? Apa yang mereka buat? Adakah orang kenamaan itu termasuklah Mahathir juga yang takut? Dan apa yang mereka takut? Mereka takut kerana bimbang akan dikenakan tindakan termasuklah saman dan pendakwaan di mahkamah. Nenek saya kata, tak payah takut kalau tak salah. Nak takut apanya kalau salah, kalau tak salah? Dan kalau sudah bersalah, memang patut rasa takut. Itu namanya orang kampung bilang karma. Waktu kau berkuasa, ya mungkin kau lupa semua kau nak buat. Tapi bila kau dah tak ada kuasa, kau sekarang takut kerana didakwa di mahkamah. Saya fikir orang tak suka-suka buat pendakwaan di mahkamah. Tak ada orang yang terlalu tak cukup otak untuk tiba-tiba buat pendakwaan di mahkamah tanpa ada apa-apa kes. Tapi kalau ada kes, memang kenalah. Dan mahkamah pun tak akan layan punyalah kalau hanya menyusahkan mahkamah, hanya menyalahgunakan proses mahkamah. Mahkamah tak akan layan. Jadi yang Mahathir takut sangat ni, kenapa? Orang-orang kenamaan takut sangat ni, kenapa? Kenapa takut didakwa di mahkamah? Bukankah Mahathir juga dulu yang mahu supaya orang-orang kenamaan yang bersalah, dia berjanji akan menghadapkan mereka yang bersalah ini ke mahkamah? Mana sudah semangat Mahathir yang dulu itu? Seolah-olah Mahathir sekarang cuba nak backup pula orang kenamaan. Kalau tak bersalah, okeylah dia backup. Tapi kalau bersalah dan dia cuba untuk backup, itu masalah. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, golongan berkenaan bimbang jika ada orang tertentu akan melaporkan kepada polis dan berdepan dengan siasatan. Memanglah. Sekarang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang Perdana Menteri yang telus dan berintegriti. Tak pernah nak kumpul wang untuk diri sendiri, tak pernah nak kumpul wang untuk kroni, apalagi untuk keluarga. Jadi yang Mahathir risau sangat ni kenapa? Apa yang Mahathir risau sangat sampai dia nak cuba beritahu kepada dunia bahawa ramai orang kenamaan yang takut untuk akan ada orang buat laporan polis. Saya sangat-sangat menghormati, malah saya rasa orang-orang yang berani membuat laporan polis ini adalah warga negara yang baik, warga negara yang ada kesedaran sivik, yang mencintai negara. Yang Mahathir risau sangat ada orang nak buat laporan polis. Kenapa? Rakyat Malaysia semuanya ada integriti yang bagus. Kalau tak ada salah, tak akan dorang nak buat laporan polis.
Kalau memang ada salah, tak payah buat laporan polis pun, akhirnya nanti kena juga. Kalau bukan kena di dunia, nanti kena di akhirat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya nasihatkan kepada Mahathir supaya janganlah risau. Kamu sudah terlalu tua untuk risau. Kamu sudah terlalu tua untuk takut perkara-perkara begini. Kecuali kamu pun terlibat, kecuali kamu pun termasuk dalam golongan-golongan kenamaan yang takut kena dakwah itu. Dan kalau kamu takut kena dakwah, kenapa kamu takut kena dakwah? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Nampak gayanya Perikatan Nasional berada di hujung tanduk. Nampak gayanya Hamzah Zainuddin kantoi sendiri. Nampak gayanya semua orang kantoi. Kerana rupa-rupanya ada beberapa tempat yang ada pergolakan dalaman dan bakal akan menyebabkan kekalahan teruk kepada Perikatan Nasional dalam PRN ini. Kata nak sapu bersih, kata Mahathir nak sapu bersih, Anwar kata dalam ucapannya kepala otak. Kepala otak nak sapu bersih. Aduh, senang je sapu bersih ya Mahathir. Pergi tengok dulu muka kamu di dalam cermin. Dulu kamu waktu pilihan raya umum PRU yang lalu, kamu sapu bersih kah? Kamu sapu sampah adalah sapu lantai, sapu tai, sapu jalan raya. Sapu apa lagi? Sapu air mata lah kot. Paling best sapu air mata lah. Ampalah sapu air mata kalah teruk di PRU yang lalu. Tapi lah ni kata nak sapu bersih, mana ada. Sekarang tuan-tuan dan puan-puan, disahkan ada beberapa tempat yang mana Perikatan Nasional hampir sah kalah 120 juta ribu bilion peratus. Yang satu ni bendera mereka sampai dibakar oleh akar umbi. Akar umbi depa sendiri bakar bendera. Dan depa juga turut berjanji dan berikrar bahawa depa ni akan pastikan Perikatan Nasional ni kalah teruk dalam PR ini yang akan datang ini. Ini satu. Kedua, ada satu tempat pula Bersatu telah khianat kepada PAS. Okey. Satno, satgi kita sambung. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Manusia ni, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kamu setuju, kamu boleh tulis saya setuju Sanusi penakut. Saya setuju Sanusi penakut. Manusia ni tuan-tuan dan puan-puan, dia ada perasaan takut. Memang package-nya ada perasaan takut dicipta oleh Tuhan. Tapi manusia ni, ada manusia yang takut berlebih-lebihan, melampau-lampau mengada-ngada, mencipta-cipta kadang-kadang ketakutan. Dengan ada manusia yang memang takutnya normal. Sanusi contohnya, dia ada sifat ketakutan melampau-lampau, lebih daripada manusia lain. Dan mungkin juga ada sifat ketakutan dicipta-cipta. Tapi manusia ni yang takut melampau-lampau ni, selalunya ada alasan tertentu. Antara alasan tertentu ialah kerana dia tahu dia sedang diperhatikan, sedang dalam kawalan, pengawasan, dan dia tahu dia bersalah. Inilah orang yang betul-betul takut melampau-lampau. Untuk Sanusi,
adakah dia bersalah kerana dia tahu dia sedang diawasi, atau dia tahu dia bersalah, atau kedua-duanya sekali? Dia takut berlebih-lebihan kerana dia sedang diperhatikan kerana dia bersalahkah? Dia bersalahkah? Ini dia. Kerana buktinya Sanusi mendedahkan dia ada pistol di dalam keretanya 24 jam. Kenapa kau bawa kenapa kau bawa itu di kereta selama 24 jam, Sanusi? Hanya manusia yang takut melampau-lampau kerana bersalah teruk sahaja yang sampai takut begitu. Itu boleh dikatakan sudah ketakutan begitu sudah di tahap psikopat, di tahap ada masalah mental. Saya rasa hanya penjenayah sahaja yang takut kepada penjenayah yang lain yang buat begitu. Sanusi. Malaysia ni bukan negara yang penuh dengan penyangak-penyangak, penjenayah-penjenayah yang sampai nak kena bawa senjata tu 24 jam dalam kereta. Sanusi, kenapa kamu buat begitu? Kamu takut dengan siapa? Kamu takut dengan siapa? Kamu takut dengan siapa sebenarnya? Kerana pada 24 Julai yang lalu Sanusi dedah adanya senjata itu, pistol di dalam kereta selama 24 jam ada di sana. Apa dia cakap tu untuk takutkan kepada orang kah supaya tak sentuh dia, tak datang pergi kacau-kacau dia? Tak payahlah. Saya fikir yang Sanusi perlu takut, yang Sanusi perlu risau bukan manusia, tapi yang Sanusi perlu takut adalah Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa, itu yang dia perlu takut, bukannya manusia. Hidup ini bukan tentang melawan manusia, tapi hidup ini melawan diri sendiri supaya menghormati dan betul di sisi Tuhan. Itu yang betul. Yang takut sangat sampai bawa benda tu, kenapa? Menteri Besar Datuk Seri Mohamad Sanusi Madnor mendedahkan dalam kenderaannya sepanjang masa ada senjata itu sebagai langkah keselamatan. Saya pun tidak tahulah, dia bukankah dia ada dia punya bodyguard? Kenapa nak ada juga sendiri? Tak percaya lagi kah? Ini betul-betul lah. Saya fikir Sanusi macam ada masalah mental kalau begini. Kalau begini, masalah. Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional itu turut berkata, senjata itu dibawa sebagai persediaan susulan maklumat adanya rancangan untuk menangkap dan menjatuhkan kredibilitinya sejak 6 bulan lalu. Wah, hebatlah Sanusi ini. Dia berkata maklumat diterimanya daripada rakan itu beri amaran bahawa tindakan akan diambil susulan kritikan terbukanya kepada pihak tertentu. Kenapa Sanusi pun sudah merancang ke 6 bulan yang lalu bahawa dia akan tetap mengkritik. Aduh. Kata Sanusi, plot untuk tangkap saya sudah dirancang sejak 6 bulan lalu. Saya tahu dah. Saya ada intelijen saya. Jumpa orang tu, pesan, jaga-jaga ada orang nak buat sesuatu kepada saya, katanya. Siapa orang tu? Siapa orang tu?
Dan kenapa ada orang yang sanggup buat macam begitu kepada Sanusi? Mesti ada sesuatu Sanusi sudah buat yang amat teruk. Kalau dia tak buat yang teruk, pasti orang akan tutup sebelah mata saja. Pasti orang tak peduli sangat. Tapi kalau betul sampai teruk macam begitu, mesti ada Sanusi sudah buat satu yang amat teruk. Jadi Sanusi, apa yang sudah kamu buat sehingga kamu takut begini nih? Sehingga kamu takut macam begini nih Sanusi. Aduh, Sanusi. Harap-harap Sanusi dapat bertenang. Dan ya, saya tetap mendoakan supaya Sanusi sentiasa selamat. Saya mendoakan semoga tidak ada orang jahat yang sanggup melakukan perkara-perkara yang tak betul kepada Sanusi, yang salah, bertentangan dengan undang-undang, yang boleh menjadikan Sanusi berada dalam keadaan yang ketakutan sepanjang masa. Saya doakan supaya Sanusi dapat menghadapi hari-hari yang penuh dengan cabaran ini, yang tercipta hasil daripada titik peluh Sanusi sendiri. Semua yang terjadi sekarang ini, ketakutan Sanusi, semua yang Sanusi takut-takut sekarang inilah, ini semua bukan hasil usaha orang, tapi ini semua hasil usaha Sanusi sendiri. Sanusi yang mau perkara ini berlaku. Kalau dia tak mau, dia tak akan jadi begitu celupar, dia tak akan jadi begitu teruk mulutnya, begitu pendek akalnya. Dan kita tengoklah, kita doakanlah, betul-betul lah doakan semoga Sanusi dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye.